Tuan-tuan ingat kes Xavier. Apa jadi kes Xavier? Yang budak dia dan dia dikatakan rasuah itu sewaktu zaman PN dia lompat. Apa jadi kat kes itu? Apa jadi kes apa orang kata Musa Aman 46 kes? Apa jadi pada kes itu? Bagaimana dengan beratus kes daripada UMNO yang digugurkan? Termasuk ada beberapa kes di dalam kaum kerabat Najib yang digugurkan pada zaman Perikatan Nasional. Yang itu bagaimana? Persoalan kita juga, kalau sekiranya Idrus Harun berani menggugurkan kes Zahid Hamidi, mungkin ini saya tak menuduh AG tapi dia kena jawab lah. Dia sebelum saja dia nak turun, dia gugurkan. Sebelum saja dia bersara, dia turunkan. Adakah itu kaedah untuk sabotaj kerajaan sekarang ini? Saya nak bagi tahu bagaimana AG boleh meluluskan satu pertuduhan yang defektif terhadap Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Bos yang melantik dia dulu. Tuan-tuan, nak buat charges ni, nak buat pertuduhan ni, benda paling asas dalam nak belajar undang-undang. Siapa belajar undang-undang, membentuk pertuduhan, forming the charge, bahawasanya kamu pada sekian tarikh, sekian masa telah melakukan kesalahan sekian, di tempat sekian, di bawah akta sekian yang akan membawa kepada hukuman sekian. Benda ini adalah benda paling asas dalam, kalau kita belajar undang-undang, nak jadi lawyer, nak jadi AG, nak jadi apa, benda paling asas. Tapi bagaimana dalam kes high profile Muhyiddin Yassin, keempat pertuduhan itu boleh defektif? Siapa AG pada waktu itu kalau bukan Idrus Harun? So kalau kamu nak menuduh bahawa ada sabotaj, adakah PN sekarang menuduh bahawa Idris Harun itu telah sabotaj kerajaan Perikatan Nasional? Itu soalan kita. Sebab PM kata, saya tak tahu, saya tak campur tangan. Azalina sendiri sebut di dalam parlimen, dia kata, budi bicara peguam negara. Jadi seolah-olah PN sekarang ini mengatakan, menuduh dua perkara. Satu, dia menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan. Adakah mereka menuduh itu kerana mereka ada pengalaman dalam campur tangan? Itu soalan kita. Itu yang ditujukan oleh Datuk Seri Anwar kepada Razi Jidin. Adakah kamu ada kerana kamu tahu, kamu yang buat benda itu dahulu. Kamu yang buat benda itu dahulu. Yang kedua, kalau kita tengok bagaimana benda yang paling asas dalam kes high profile, boleh jatuh kes itu kerana form charges. Tak masuk bicara tu, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin boleh jatuh kes. Yang itu kenapa tak ada orang yang cakap apa? So, boleh tak kita kata PN telah bersetuju? PN telah bersetuju konspirasi ini sebenarnya dilakukan oleh bekas peguam negara Idrus Harun. Forming the charge is easy, tuan-tuan. It's very easy. Siapa yang belajar undang-undang, yang masuk dalam AG Chambers, AGC, menjadi DPP, benda tu paling asas. Saya bukan nak menuduh, tapi impliedly seolah-olah itu tuduhan PN, bukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi kepada AG Idrus Harun. The same person dalam tahun yang sama menggugurkan kes Muhyiddin Yassin kerana bukan dia gugurkan, peguam hakim yang gugurkan, betul. Tetapi kenapa hakim gugurkan? Kerana charges yang dia buat tu salah. Dia umpama kita nak masuk rumah, kita dibagi kunci, tak boleh masuk kerana kunci tu salah. Sebelum masuk rumah kena kunci dulu. Kunci salah, macam mana nak masuk? Tak masuk bicara lagi, tuan-tuan. Pertuduhan pun dah salah. Bukannya Muhyiddin Yassin itu tidak bersalah. Dia beza. Muhyiddin Yassin bukan tidak bersalah, tetapi pertuduhan itu tidak lengkap untuk nak, bukan tidak lengkap, tidak, ialah pertuduhan itu tidak betul untuk nak masuk dalam pertuduhan pun. Dan bukan setakat dia dilepaskan, tetapi dia dibebaskan. Agak pelik lah biasanya kalau dalam, bukan tak pernah berlaku, charges defektif ni ada. Tetapi biasanya kalau charge itu defektif, biasanya hakim akan bagi DNAA, discharge not amounting to acquittal. Dilepas tapi tidak dibebas. Itu biasa. Tapi tiba-tiba dalam kes Muhyiddin Yassin, dilepas dan dibebas. Yang tu tak ada orang buat demo, tak ada orang protes, tak ada orang persoalkan, tak ada demonstrasi, tak ada perbahasan di parlimen. Kenapa yang tu tak ada perbahasan di parlimen, tiba-tiba mengenai Zahid ada perbahasan di parlimen? Kenapa? Dan Perdana Menteri sendiri kata, Azalina sendiri kata, saya nak jawab macam mana? AG
tidak menjawab kepada saya. He is not answerable to me. AGC, Peguam Negara, Pejabat Peguam Negara, AG Chambers, tidak answerable kepada Menteri Kabinet. Sebagaimana Mufti Negeri, Sultan, tidak answerable kepada Menteri Agama di dalam negeri. So, bila kuliah ditarik balik, kuliah seorang ustaz ditarik balik, itu bukan kerja Menteri Agama, itu kerja Majlis Islam. Majlis Islam Negeri tidak bertanggungjawab atau tidak answerable kepada Exco Negeri. Sama juga, AGC tidak answerable kepada Peguam Menteri Agama, Menteri Undang-Undang. Menteri Undang-Undang dia menguruskan hal undang-undang, tetapi bukannya AGC itu di bawah Menteri Undang-Undang. So Azalina kata saya nak jawab macam mana? Saya nak jawab macam mana? AGC bukan bawah saya. Dia nak buat apa itu hak dia. Itu adalah hak dia nak jawab macam mana. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? PN ni bukan dia nak dengar benda tu. PN bukan nak dengar perkara tersebut. Dia tahu dia tak ada hujah. Dia tahu bahawa dia tidak ada hujah. Dia tidak ada hujah tentang perkara tersebut. Saya bagi contoh, Syed Saddiq. Ini pembangkang punya cerita lah. Syed Saddiq bangkitkan. Dia kata, Fadlina tegur ahli parlimen merengek-rengek dalam Dewan. Fadlina Siddiq hari ini menemplak ahli parlimen tertentu, MUA, yang dianggap gemar merengek-rengek membuat dakwaan sembrono di dalam Dewan Rakyat. Tanpa mementik sebarang nama, Menteri Pendidikan itu menegaskan kerajaan tidak menghentikan sebarang projek berkaitan kepentingan rakyat. Okey? Tidak menghentikan sepanjang projek berkenaan dengan kepentingan rakyat. Baik. Saya bagi reference kepada apa yang disampaikan. Ini 5 hari yang lalu. Syed Saddiq dakwa projek bina Dewan Sekolah disekat setelah isytihar pembangkang. Syed Saddiq mendakwa ada ura-ura pembinaan 4 Dewan Sekolah di kawasannya akan dihentikan setelah beliau menjadi wakil rakyat pembangkang. Di MUA, kita telah luluskan pembinaan 4 Dewan baru milik Syed Saddiq. Bukan milik Syed Saddiq tetapi cikgu, Persatuan PIBJ dan sekolah daripada generasi ke generasi. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pembangkang walaupun perkara ini dah diluluskan berbulan-bulan yang lepas, ada ura-ura mereka ingin menyekat dan menghentikan pembinaan pembinaan Dewan baru ini. Syed Saddiq mengatakan demikian. Baik. Sebagai seorang pendebat, Syed Saddiq gagal untuk nak mengemukakan bukti. Syed Saddiq kata dia sebagai seorang pendebat. Tetapi di mana buktinya? Di mana hujahnya? Hujah dia tuan-tuan, saya dengar. Hearsay, cakap dengar. Dalam undang-undang dipanggil hearsay atau cakap dengar. Cakap dengar ni, aku dengar orang ni kata. Aku dengar orang itu kata. Aku dengar orang ni kata. Cakap dengar. Kemukakanlah bukti. So akhirnya Fadlina kata, orang yang merengek-rengek di dalam Dewan, dia persoalkan banyak perkara. Antaranya benda ini. Dia kata, kenapa cakap dengar? Kenapa tak tanya menteri? Kenapa tuduh? Dia beza tuan-tuan, menuduh dengan bertanya. Kalau Syed Saddiq kemukakan soalan, adakah benar Dewan di sekian-sekian telah dihentikan? Tanya dalam sama ada soalan bertulis ataupun soalan secara lisan, boleh bertanya. Bukannya menuduh. Dalam pertuduhan itu saya dengar bahawa setelah saya declare diri saya menjadi pembangkang, maka Dewan di tempat saya telah pun dihentikan. Dia kata demikian. Dia dengar. Sebagaimana level seorang ahli parlimen, bila dia jadi pembangkang, dia dengar, terus dia percaya. Terus dia kata inilah dia. Siapa dia? Jangan kata Syed Saddiq. Dekat Kelantan pun Dewan itu tetap dilakukan. Ya, lambat cepat itu cerita lain. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang ikut proses, ada yang tender, ada yang itu. Biasalah. Tetapi tidak pernah dalam proses itu dibatalkan. Apa istimewanya Syed Saddiq sampai dia declare pembangkang nak kena batalkan projek kat tempat dia? Apa istimewanya dia? Tak ada keistimewaan apa-apa pun Syed Saddiq.
Sampai nak membatalkan tempat tersebut. Sampai nak mengatakan Syed Saddiq ni kita kena batalkan projek. Dia tuan-tuan macam ni lah. Bagi saya, level Syed Saddiq ni adalah level apa tuan-tuan? Level attention seeker. Dia attention seeker. Dia ni dah tak relevan. Dia ni sudah tak relevan sebenarnya. Syed Saddiq di dalam kerajaan ni dia tak relevan. Saya kata, muda ni tak lama. Saya kata muda tak lama. Last live saya kata, muda tak lama. Dia lepas next PRU muda habis lah. Kalau dia tak ada dana yang cukup, next PRU muda kira dah habis. Selesai. Wassalamu dah muda. Boleh tutup kilang lah muda ni. Kan? Muda dikatakan dah boleh tutup kilang dah. Next PRU, kalau tak ada muda, tak ada bawa pembaharuan, tak ada benda yang baru dia nak bawa, muda dah boleh say goodbye kepada PRU ni. Now, muda ni bukan, there is nothing special about muda. Adalah kawan saya kata kan, dia kata, saya tengok muda, sebelum ni dia kata, bang, saya tengok muda ni, macam saya tertarik lah bang dengan muda ni, sebab dia membawa agenda orang anak muda, kan? Betul tak? Mak kepada Aminah. Kan? Dia kata dia bawa agenda orang muda. Tapi, lepas tu saya dengar, lepas tu dia macam Syed Saddiq ni makin hari makin merepek. Tak, saya nak bagi tahu, saya daripada dulu saya tak pernah impress pun dengan Syed Saddiq. Saya tak pernah impress sebab kami ni dibesarkan dalam parti keadilan, di mana angkatan muda keadilan kami, level-level saya ni, kira dulu kami bermula angkatan muda lah. Sekarang angkatan tua dah lah kan. Tapi kami bermula angkatan muda, level kami jauh lebih tinggi daripada level Syed Saddiq. Cara kami berfikir, cara kami berbahas, cara kami memahami noble cause, level kami sangat jauh berbanding Syed Saddiq. Dan kami bermula dalam keadaan kami tak ada apa. Bukannya ditaja oleh atuk ataupun oleh geng-geng atuk dan kroni-kroni atuk. Tak ada. Kami bermula dengan kosong. Kami print bendera sendiri, cat bendera sendiri. Kita bertanding, kita lah yang gantung bendera, tuan-tuan. Itu level kami mula-mula dulu. So kami bermula daripada bawah, bukan terus melompat ke atas, kan? Bukan terus melompat ke atas. So bila level dia melompat ke atas, tiba-tiba menang, pendebat terbaik, masuk bertanding, menang pula jadi menteri, menteri belia dan sukan. Dia sudah rasa dia besar, dia sudah rasa dia hebat, dia sudah rasa dia atas lah dia punya pemikiran. Tapi bila saya tengok corak pemikiran dia, there is nothing special about Syed Saddiq. Take away his money, tarik duit dia, tarik orang yang support belakang dia, there is nothing yang Syed Saddiq ada. Literally there is nothing, tuan-tuan, yang Syed Saddiq ada. Tuan-tuan, dengarlah budak-budak dia. A good leader akan menghasilkan great leaders. Kita tak nampak leader-leader yang lain yang hebat di dalam muda. In fact, selepas ni saya boleh jamin, muda ni akan habis. Hancur. Muda ni akan berkubur. That's what I can say selepas ini.